Isu e-rokok atau vape yang menjadi trend masa kini mendapat perhatian Kementerian Kesihatan. Kesannya kepada kesihatan menjadi kebimbangan pelbagai pihak kerana menggunakan cecair nikotin. Untuk itu kita mahu mengupas lebih lanjut mengenai vape dan juga kesannya kepada kesihatan. Dan untuk itu kami bawa ke studio hari ini Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang juga merupakan Ketua Perkhidmatan Penyakit Tidak Berjangkit NCD. Selamat datang ke Studio 3, Datuk Dr. Zainal. Pertama kali bersama kami di Studio 3. Ya, selamat datang. Terima kasih. Baik, Datuk, buat permulaan, mungkin boleh kita ulangi sekali lagi apa sebenarnya e-rokok ataupun vape ini? Apa ciri-ciri yang boleh dikategorikan sebagai e-rokok? Ya, Hazel, pada asalnya Kementerian Kesihatan kita definisikan e-cigarette ataupun rokok elektronik ini dan vape ni ada dua perkara. Yang e-cigarette adalah peranti yang menggunakan nikotin. Manakala vape adalah peranti yang tidak menggunakan nikotin. Tapi akhir-akhir ini dia telah, orang katakan, istilah telah digunakan berleluasa. Jadi ada yang sama e-cigarette dan juga vape lah. Bezanya menggunakan nikotin dan tidak menggunakan nikotin. Ya, saya. Baik, mengapa agaknya vape ini digunakan sebagai ganti kepada rokok konvensional? Ya. Mengapa trend ini menular, Datuk? Kalau kita tengok sejarahnya, amalan merokok ni daripada zaman datuk nenek kita dulu, mereka menggunakan rokok gulung, rokok daun dan sebagainya. Kemudian berubah menjadi rokok sigaret. Dan budaya ni berterusan dengan ada kemodenan, bertukar kepada jenis baru iaitu e-cigarette ataupun vape. Ini sesuai dengan anak muda kita dan juga perkembangan di luar negara lah. Dan juga ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa anak muda kita memang suka kepada gadget-gadget yang berbentuk beginilah. Dan mungkin untuk perbincangan kita pada hari ini, adakah kita akan membezakan antara e-cigarette dan yang menggunakan nikotin dan juga vape yang tidak menggunakan nikotin, Datuk, atau bagaimana? So daripada segi perundangannya sebenarnya ada beza. Pertama yang mempunyai nikotin, yang kedua yang tidak mempunyai nikotin. Tetapi dari segi penggunaannya dan juga popularitinya di dalam masyarakat, dua-dua ni tidak ada beza dia dari segi penggunaan dia. Jadi bagaimana agaknya e-rokok ataupun vape ini boleh menyebabkan risiko terhadap kesihatan seperti mungkin penyakit kanser dan sebagainya? Sebenarnya kalau kita tengok e-cigarette atau vape ni, dia ada 3 komponen asas dia. Pertama ialah peranti itu. Di dalam peranti itu mengandungi pemanas ataupun bateri. Yang kedua adalah alat itu sendiri dan ketiga adalah cecair ataupun liquid untuk menyebabkan vape lah Jadi bahaya ataupun risiko kepada kesehatannya boleh datang daripada tiga-tiga lah, daripada peranti itu sendiri, daripada bateri dia, daripada alat pemanas dia, dan yang ketiga yang paling dirisaukan adalah daripada cecair itu yang mengandungi nikotin dan juga mengandungi bahan-bahan lain yang boleh menyebabkan bukan saja penyakit kanser pada jangka masa panjang, tetapi juga penyakit-penyakit seperti saluran pernafasan dan kardiovaskular, penyakit jantung. Mungkin kita boleh kupaskan satu demi persatu 3 komponen asas yang disebutkan Datuk tadi. Risiko peranti ataupun pemanas yang mengandungi bateri ini. So kita ambil yang mudah dulu bateri dah. Tu bateri macam kita dengar di dalam media lah. Boleh menyebabkan letupan kepada individu, kepada mungkin ada juga yang direportkan berlaku kebakaran kecil. Dan itu pernah berlaku. Itu pernah berlaku dan itu adalah risiko dia. Kemudian dari segi pemanas atau coil yang digunakan untuk memanas ini boleh menghasilkan bahan-bahan kita panggil logam berat. Kajian-kajian menunjukkan bahawa kandungan-kandungannya boleh yang ada di dalam coil ataupun alat ini ialah seperti nikel, kadmium, tembaga dan sebagainya. Jadi bahan-bahan ini pada jangka masa yang lama akan menyebabkan keracunan kepada individu dan juga menyebabkan kanser lah. Manakala cecair itu, cecair ini yang kita agak risau kerana pada asalnya tidak mengandungi apa-apa bahan, tapi di akhir-akhir ini mereka meletakkan bahan nikotin yang seperti didapati dalam rokok dan ada setengah-setengahnya mencampur juga bahan-bahan dadah di dalam cecair tersebut. Jadi risiko dia memang tinggilah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan jika ada perbandingan antara kajian negara-negara yang mengharamkan e-rokok ini dan juga negara-negara yang mengawal selia penggunaan e-vape ini.
Sebenarnya fenomena e-cigarette atau vape ni adalah baru ya. Mungkin dalam masa 10 tahun yang kebelakang ni yang baru ditimbul ya. Asalnya dari mana, Asalnya Datuk? sebenarnya direka oleh seorang pereka daripada negeri China, daripada China yang nama asalnya dia panggil Ruyan ya. Okey. Dia mencipta, kemudian telah berlaku beberapa inovasi ya. Jadi sehingga kini pendekatan negara-negara ada 3 sebenarnya. Pertama, regulate ataupun mengawal ya. Ini mungkin banyak di negara-negara Eropah, iaitu mengawal dari segi penggunaan e-vape dan juga nikotin. Manakala ada juga negara-negara yang terbaru seperti di Singapura, Brazil, Uruguay, Panama yang mengharamkan terus peranti e-cigarette atau vape ni. Manakala ada juga negara-negara yang baru yang masih mengkaji, jadi mereka belum mengawal ataupun mengharamkan vape. Jadi 3 pendekatan inilah yang ada sekarang ni. Ya. Dalam soal seperti ini, yang menjadi persoalan yang seringkali dibangkitkan adalah penguatkuasaan. Adakah terdapat penguatkuasaan dan juga bagaimana penguatkuasaan ini dijalankan jika kita hendak mengawal penggunaan nikotin ini? Di negara kita ya, jika peranti ataupun e-cigarette atau vape ni mengandungi nikotin, maka ia adalah tertakluk di bawah Akta Racun 1952, di bawah Kawal Sia Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Jadi semua bahan-bahan jika mengandung nikotin ni kecuali rokok mesti dilesenkan. Manakala untuk peranti ataupun peralatan yang tidak mengandungi nikotin, maka ini tidak dikawal di bawah mana-mana perundangan. Dan jadi masalahnya ialah dari kajian Kementerian Kesihatan sendiri, kita dapati bahawa peranti-peranti yang mengaku tidak mengandungi nikotin itu sebenarnya hampir 60 hingga 70% mengandungi nikotin. Dan ini tidak dilesenkan. Jadi penguatkuasaan pada masa ini adalah untuk memastikan bahawa mereka dilesenkan. Sebenarnya sehingga kini tidak ada satu pun peranti itu yang dilesenkan di bawah Kementerian Kesihatan. Dan penguatkuasaan berterusan masih dijalankanlah. Dan penguatkuasaan ini sebenarnya ketika ini di bawah kementerian yang Kesihatan ya, di bawah bahagian farmasi, di bawah Akta Racun 1952, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan adakah Kementerian Kesihatan juga turut bekerjasama dengan kementerian lain seperti KBDNKK dalam mengawal kedai-kedai yang beroperasi ini? Ya, kita sebenarnya sedang mengadakan perbincangan dan juga katakan untuk mendapat kerjasama bukan saja daripada KPDNKK, tetapi juga daripada PBT ataupun pihak berkuasa tempatan yang mengeluarkan lesen-lesen untuk premis menjual alat-alat inilah. Jadi pastinya isu e-rokok dan vape menjadi semakin panas dalam seminggu, 2 atau malah beberapa bulan kebelakangan ini apabila kerajaan mengambil keputusan untuk tidak mengharamkan penggunaan rokok ala generasi baharu ini. Rokok elektrik atau vape bukan sahaja popular dalam kalangan perokok tegar tetapi juga digunakan oleh bukan perokok atau mereka yang tidak pernah merokok atas alasan mengikut trend semasa. Bagi perokok tegar pula, penggunaan vape ini dikatakan mampu membantu mereka untuk berhenti menghisap rokok berasaskan tembakau. Namun persoalannya, adakah ia berkesan dan bagaimana pula kesannya terhadap kesihatan dalam jangka masa panjang? Ikuti kupasan yang disediakan oleh wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad. Ada yang menggelarkannya sebagai e-cig, ada juga yang menggelarnya sebagai vape. Apapun namanya, penggunaan vape ini sudah menjadi fenomena baharu di negara ini. Terdiri daripada bahagian utama iaitu bateri, atomizer, penyedut dan cartridge nikotin dalam pelbagai bentuk dan jenama. Bateri membekalkan tenaga elektrik kepada atomizer yang kemudiannya akan memanaskan cecair nikotin menjadi wap dan disedut oleh pengguna. Cecairnya yang digunakan di dalam vape ini adalah gabungan propylene glycol, vegetable glycerin, nikotin dan perisa seperti buah-buahan. Untuk buat wap tu ada propylene glycol. So propylene glycol tu kalau dengan suhu yang tinggi boleh jadi formaldehyde. Formaldehyde itu dipakai untuk embalming. Bila orang mati dia pakai itu untuk supaya tidak rotting of the body kan. So itu formaldehyde memang bahaya kalau masuk badan, dia jadi racun ya. Dan kalau pewarna itu selamat kalau dimakan, tapi kita belum ada bukti dia selamat kalau hidup. Tambahnya lagi, kadar nikotin yang boleh diambil oleh pengguna vape ialah sebanyak 0.004 mg dalam setiap 1 ml cair.
Pengguna juga harus tahu pengambilan nikotin yang tinggi antara 30 hingga 60 mg berisiko untuk membunuh seorang dewasa. 60 mg nikotin adalah bersamaan dengan pengambilan 40 batang rokok sehari. Nikotin merupakan bahan racun yang dikawal di bawah Akta Racun 1952 dan hanya dikecualikan untuk rokok atau produk tembakau. September lalu, Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) menggesa semua negara mengenakan peraturan lebih ketat terhadap rokok elektronik kerana boleh memudaratkan kesihatan penggunanya. Hasil kajian WHO mendapati peranti sistem elektronik penyalur nikotin (ANS) yang menggunakan bateri untuk menghasilkan wap cair pelbagai perisa itu boleh menjejaskan kesihatan terutama paru-paru. Kalau belum vape, jangan mula ya. Dan kalau sudah pakai vape untuk berhenti rokok, okey, bagus. Kalau dapat berhenti merokok, bagus. Tapi jangan sambung dengan vape. Tolong berhenti vape juga. Ya? Jangan untuk jangka waktu yang panjang. Secepat mungkin berhenti semua. Sementara itu, orang awam yang ditemui turut tidak bersetuju dengan penggunaan vape yang menjadi trend terkini. Terutama, ia turut digunakan oleh pelajar sekolah. Pada pandangan saya, vape tak eloklah, terutama pada kalangan remaja sekolah ikut kawan. Okey, dia disebabkan kita tak tahu kesannya pada badan. Mungkin boleh merosakkan paru-paru macam rokok. Saya tak berapa setuju dengan penggunaan vape sebab ia memberi kesan buruk kepada pengguna. Bukannya pengguna saya tapi juga pengguna pasif dan aktif lah yang memberi kesan yang tidak baik seperti kesan kepada paru-paru dan juga faktor-faktor lain juga seperti mungkin faktor kesihatan yang long term lah, bukan in short term lah. Standard anak-anak lah. Saya sendiri pun tak isap rokok, vape tak isap lah. Sebab saya tahu dia tak bagus untuk kesihatan. Di negara ini, kajian terperinci berkenaan kandungan cecair nikotin dengan penggunaan vape masih dalam proses dan ia mengambil masa yang panjang untuk menentukan statusnya. Laporan Muhammad Zafri Abdul Jawad, Berita RTM. Baik, itu antara reaksi orang awam mengenai penggunaan vape atau e-rokok, dan di studio bersama kita ketika ini masih lagi Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang. Datuk, jika kita lihat juga ada zon larangan merokok yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa sejak sekian lama, seperti terutamanya di premis-premis kerajaan dan juga malah di kawasan-kawasan menggunakan pengangkutan awam pun sudah ada zon larangan merokok ini. Adakah pada masa akan datang zon larangan merokok ini juga akan mungkin diperluas ke zon larangan e-rokok atau bagaimana? Ya, betul, Hazel. Sebenarnya ini adalah salah satu orang katakan kerajaan, Kementerian Kesihatan sedang mengkaji dan akan mengambil tindakan kerana vape adalah perkara baru. Jadi belum tertakluk di bawah peraturan merokok lah. Ya, jadi untuk memastikan keselamatan kesihatan orang ramai, maka Kementerian Kesihatan akan membuat peraturan baru ataupun menambah peraturan supaya vape ni digolongkan sebagai aktiviti merokok dan ia akan dilarang di semua tempat-tempat yang larangan merokok. Dan pastinya penguatkuasaan larangan ini juga mungkin mengambil masa yang agak lama untuk dikuatkuasakan. Ya, memang kita tahulah kalau untuk menguatkuasa sesuatu peraturan tu memang sukar dan memerlukan masa. Jadi kerana itu kita sangat perlukan katakan self enforcement, iaitu penguatkuasaan diri sendiri dan komuniti. Yang kita galakkan supaya amalan smoke free ataupun tidak merokok itu dalam bentuk apa saja, sama ada dalam bentuk rokok, dalam bentuk vape atau e-cigarette. Jadi sama-sama kita tidak membudayakan merokok di kalangan masyarakat kita. Mungkin Kementerian Kesihatan juga ada rancangan untuk melaksanakan kempen kesedaran mengenai penggunaan e-rokok. Ya, betul. Sebenarnya ini adalah peningkatan kempen dan kita rasa inilah masa yang paling sesuai sebab vape ni adalah baru. Kemudian kita dapati bahawa komuniti atau masyarakat kita memang memerlukan kesedaran yang baru. Jadi kita akan membuat kempen untuk melibatkan semua pihak di seluruh negara. Dan kita sangat mengharapkanlah komuniti, NGO dan sebagainya supaya dapat menyertai kita. Bukan suara dari Kementerian Kesihatan saja. Suara dari rakyat dan masyarakat yang penting. Dan akhir sekali, Datuk Dr. Zainal, apa mungkin yang boleh Datuk rumuskan sepanjang perbincangan kita 15 minit yang lalu, dan mungkin Datuk mahu berkongsi harapan Kementerian Kesihatan yang menjadi peneraju sektor kesihatan di negara ini?
Ya, sebab kita tahu bahawa rokok atau vape dan e-cigarette ni sebenarnya adalah satu tragedi kepada individu dan juga masyarakat. Kita selalu melihat masalah-masalah kesihatan, masalah keluarga yang mengadu pada kita. Jadi kita rasakan kita dapat mengurangkan masalah ini dengan mengawal rokok dan e-vape ataupun e-cigarette. Jadi kita sangat menggalakkan supaya negara kita menjadi smoke free lah. Negara yang bebas daripada rokok dalam sebarang apa bentukan. Dan akhirnya masyarakat yang menentukan. Tidak mustahil untuk negara ini InsyaAllah tidak ada benda yang mustahil. Saya rasa marilah kita sama-sama menggerakkan masyarakat ke arah Malaysia bebas rokok. Baik. InsyaAllah. Baik, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, terima kasih kerana bersama kami di Studio 3 pada hari ini. Baik, Nasional 1 berehat seketika menyusul selepas ini laporan ekonomi.